Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ni aja. Okey, boleh? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'. Alhamdulillah. Pertamanya kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang Allah izinkan kepada kita pada petang ini untuk sama-sama kita berada di dalam majlis ilmu. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kebaikan, kerahmatan, ketenangan dan juga keberkatan dalam kehidupan kita. Dan mudah-mudahan dengan mujahadah kita hadir dan duduk dalam majlis ilmu pada waktu petang lepas makan. Cuaca panas kan, kena aircon pula. Mudah-mudahan mujahadah ini Allah Ta'ala akan membimbing hati-hati kita dengan taufik dan hidayah insya-Allah. Dan seterusnya akan menerangi jalan-jalan kehidupan dunia ini dengan cahaya ilmu. Sehinggalah kembalinya kita kepada Allah nanti, kita mengharapkan Allah redha apa yang telah kita lakukan. Dan Allah mengampuni dosa-dosa yang telah kita lakukan insya-Allah. Jadi salah satu usaha kita untuk mendapatkan keridhaan Allah, iaitu pada petang ini kita akan berbincang daripada ayat-ayat Al-Quran, dan hari ini adalah daripada surah An-Najm, surah yang ke-53, dan kita akan pergi pada ayat yang ke-25. Okey, pada ayat yang ke-25. Baik, sebelum saya lanjutkan perbincangan ni, sukalah untuk saya bawa tuan-tuan untuk sama-sama kita berfikir. Dalam kehidupan ni, manusia mengharapkan ada 3 perkara. Tapi yang paling utamanya ada satu perkara. Kita mengharapkan dalam hidup ni adalah ketenangan dan juga ketenteraman. Ini adalah perkara yang paling penting dan inilah perkara yang paling utama. Semua orang mengharapkan tenang jiwanya dan tenteram hatinya. Tapi manusia terkeliru daripada 3 perkara. Ada benda yang disebut sebagai kegembiraan, ada yang disebutkan sebagai ketenangan, dan ada yang disebut sebagai ketenangan. Ada gembira, ada senang dan ada juga tenang. Senang dan tenang ni nampak macam sama. Gembira tu pun sama juga, hampir-hampir lah. Gembira apa, senang apa, tenang apa? Gembira ni sama ada kita bekerja ke ataupun kita melakukan dalam perbuatan kita ni, kita capai apa yang kita nak saja. Maka datanglah kegembiraan. Apa yang saya nak, saya dapat, itu kegembiraan. Apa yang saya nak, saya dapat, itu kegembiraan. Selalu kita diajarkan, kita kena tahu matlamat kita. Betul. Kita target dan kita dapat, kita gembira. Tapi sesuatu tu dia tak kekal. Sesuatu tu tak kekal. Kita target, saya nak beli kereta sekian. Dapat. Gembira. Tapi dia tak kekal. Lepas tu kita datang sedih, datang duka cita. Perkara tu datang bersilih ganti. Dalam pekerjaan, dalam kehidupan, dalam pembelajaran dan segala macam, apa yang kita nak, kita dapat, itulah kegembiraan. Yang kedua adalah kesenangan. Apa yang kita harapkan dan yang kita usahakan daripada urusan manusia kita dengan makhluk yang tak hidup, itu namanya kesenangan. Ataupun dalam urusan dunia lah. Kita usahakan untuk sesuatu urusan dunia, itu namanya kesenangan. Okay? Maksudnya apa tuan-tuan? Dalam sudut kehidupan, dalam sudut pekerjaan kita, kita nak dapat rumah, saya nak dapat kereta, saya nak dapat pekerjaan, saya nak dapat pendapatan. Semua itu adalah kesenangan. Hanya sekadar kesenangan. Sebab itu kita tanya-tanya pada diri kita, kenapa saya tak tenang ya? Kenapa jiwa saya tak tenteram ya? Sebab apa yang kita usahakan dalam hidup ni, dia tak capai untuk dapat ketenangan. Yang kita dapat kesenangan, yang kita dapat kegembiraan. Saya kerja-kerja ni sebab saya nak senang. Allah bagi senang, tapi Allah tak bagi tenang.
Kita buat sesuatu benda dalam hidup ni, kita dapat kegembiraan. Tapi saya tak dapat senang, saya tak dapat tenang. Sebab itu, apa yang kita usaha, itu yang kita dapat. Manakala tenang pula, apabila kita berdamping dengan Allah Ta'ala. Sebab itu dalam hidup ni, kenapa saya tak tenang? Rupa-rupanya yang saya usahakan bukan untuk capai tenang. Tapi dia hanya mencapai kesenangan. Hanya capai kesenangan. Yang penting sebenarnya adalah untuk kita tenang. Sebab apa? Orang senang belum tentu tenang. Tapi orang tenang, semua benda senang. Sebab kita jadi rasional, kita jadi boleh berfikiran positif. Maka datang walaupun perkara sulit, kita boleh selesaikan dengan mudah. Jadi, salah satu usaha kita hari ini untuk kita capai ketenangan dalam kehidupan adalah untuk kita mempelajari ayat-ayat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa berdamping dengan Allah ni tenang? Sebagai satu contoh, kalau kita stres, tertekan, lalu kita nak keluar daripada kawasan kita. Saya nak pergi pantai lah hujung minggu ni. Nak healing hari orang kata, healing . Saya nak release lah. Ataupun saya nak pergi tengok air terjun lah. Ataupun saya nak duduk atas gunung lah. Bayangkan melihat makhluk Allah pun boleh datangkan ketenangan. Berdamping dengan Tuhan yang ciptakan makhluk ni lebih menenangkan. Kenapa tuan-tuan? Sebab ada satu ungkapan disebutkan oleh para ulama kita. Dia menyebutkan iaitu katanya al-aslul ilm al-ilmu billah. Asal kepada ilmu ni adalah ilmu mengenal Allah, ma'rifatullah. Asal kepada ilmu adalah ilmu mengenal Allah. Kita ni kalau belajar, kita akan dapat fuad. Okey, tuan-tuan boleh tengok pada ayat yang kita dah bincang dah sebelum ni. Kadang saya nak explain sikit je. Tuan-tuan tengok pada ayat yang ke-11 surah An-Najm ni. Bila Nabi SAW berjumpa dengan Jibril kali pertama dan kali kedua pada peristiwa Isra Mi'raj dan juga dalam peristiwa wahyu pertama tu, ayat 11 tu Allah kata apa? Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Nabi SAW dia tak dapat dustakan apa yang ada dalam hatinya dan apa yang dia lihat. Allah Ta'ala sebut kan? Ma kadzabal fuad. Allah guna perkataan fuad. Fuad ni maksudnya faedah. Faedah adalah fungsi kepada hati. Fungsi mata melihat, fungsi telinga mendengar, fungsi hati Allah kata fuad. Kenapa? Kenapa hati ni tak tenang? Sebab fungsi hati tu dia adalah untuk memahami ilmu. Itu fungsi hati. Fungsi hati ni adalah untuk memahami ilmu. Sebab itu kalau kita belajar, ada waktu kita jumpa dengan seorang guru ni, dia ajar, kita rasa kenyang sungguh dengan ilmu dia. Rasa puas hati belajar. Kan? Kita rasa satu. Sebab apa? Fungsi hati tu capai. Dia berfungsi dengan baik. Dia betul-betul faham kepada ilmu pengetahuan tu. Sebab itu ada manusia, dia belajar ilmu dunia saja, kaji haiwan saja. Kan, waktu kita tengok National Geographic kan. Orang kaji haiwan dalam lautan, orang kaji haiwan di safari. Dia kaji tu bertahun-tahun, dia rasa satu kenikmatan, kepuasan. Sebab apa? Fuad, hati dia tu memahami ilmu tu. Tapi asal kepada ilmu adalah kenal Allah. Jadi kalau belajar ilmu je boleh dapat nikmat tu, kalau hati kita kenal Allah, lebih nikmat. Jadinya, sebab itulah dengan kita belajar ilmu, dengan kita mendekati Allah, mengenali Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan jadi lebih tenang. Kita akan jadi lebih tenteram. Jadi inilah usaha kita dan kita berharaplah Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepada kita as-sakinah. As-sakinah. Sebab itu nikmat paling besar dalam syurga Allah adalah bertemu dengan Allah. Okey. Okey. Apa beza? Okey. Mawaddah, sakinah kan? Saadah. Okey. Baik. Contohnya macam mawaddah. Mawaddah dia datang daripada perkataan wud. Wud ni kasih yang tidak bersyarat. Dalam keluarga ni kasih tu tak bersyarat sebab dia ada pertalian darah. Anak ni melukakan hati si ibu dan si ayah pun, ibu dan ayah tetap kasih. Kalau kita dengan kawan-kawan, kalau dah terluka tu susah nak padam.
Saya minta maaf lah, saya tak boleh nak bersama dengan awak macam dulu sebab saya dah terluka dengan perbuatan awak. Tapi berbeza dengan anak kita. Dia buatlah banyak kali pun, kita tetap boleh terima. Walaupun kita sakit hati, tapi kita tetap boleh terima. Itu namanya mawaddah. Kasih tu tak bersyarat lah. Kasih tu tidak bersyarat. Manakala macam sa'adah. Sa'adah ni, dia adalah sesuatu yang membahagiakan. Itu sa'adah, dia membahagiakan. Bahagia kita rasa. Manakala sakinah ni adalah Allah berikan ketenangan. Sebab itu Allah Ta'ala kata, Ya ayyatuhan nafsul mutma'innah. Mutma'innah tu seerti dengan sakinah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Kenapa Allah kata, penghuni syurga ni, Allah seru dia sebagai orang yang memiliki jiwa yang tenang. Sebab dia kenal Allah, kenal sungguh. Dia kenal Allah, kenal sungguh. Sampai hati dia jadi tenang, hatinya jadi tentera. Okey. Sebagai satu contoh lah. Hadis ni masyhur. Cerita tentang Fatimah, anak Nabi, yang dia bertemu dengan Nabi. Nabi panggil dia waktu Nabi hampir wafat. Fatimah dengar daripada Nabi, Fatimah sedih. Kemudian Fatimah dengar lagi bisikan Nabi, Fatimah gembira. Aisyah yang tengok dia rasa pelik. Sebab dia boleh bertukar mood tu sekelip mata. Orang yang gembira nak sedih, dia boleh berlaku. Tapi daripada sedih nak gembira, dia susah nak berlaku. Betul tak? Faham tak saya? Kalau kita gembira, gelak, sedih. Boleh. Dia boleh tukar mood tu. Tapi kalau sedih nak tiba-tiba gembira, susah. Apatah lagi, Fatimah ni dia sedih adalah asbab kerana Nabi kata Nabi nak wafat. Sedih dia. Tiba-tiba dia ketawa pula. Benda tu tak rasional lah. Jadi Aisyah tanya, wahai Fatimah, apa yang dibisikkan oleh Rasulullah ni? Tadi kamu sedih, kemudian Nabi kamu ketawa. Kata Fatimah, tadi Rasulullah kata dia nak pergi dah. Sampai masa dah. Dia nak pergi dah. Jadi kita faham, dia akan kehilangan Rasulullah dan dia akan kehilangan ayah yang paling disayangi. Semua orang boleh rasa nangis kan? Kita kehilangan ayah ibu kita, sedih. Tiba-tiba kata Aisyah, habis kenapa kamu bahagia pula, gembira? Lalu kata Nabi SAW, akulah daripada kalangan ahli keluarga, orang yang paling awal menyusul Nabi SAW. Kita dengar hadis ni biasa je. Kenapa saya kata biasa? Sebab Nabi kata, Aisyah, Fatimah, lepas aku meninggal, kamu meninggal. Fatimah rasa bahagia. Oh, kita rasa biasa. Cuba kita tukar dia punya watak dia. Suami kita, Nazak, dia nak meninggal dah ni. Dia panggil kita, yang abang rasa abang nak pergi dah. Abang wasiatkan anak, harta, hutang, bla bla bla. Kita dah sedih dah menangis-nangis ni. Masa kita pun dalam keadaan sedih tu, dia panggil lagi, yang abang nak bagi tahu tadi malaikat maut datang, lepas abang kau yang. Tuan-tuan sedih ke tuan-tuan gembira? Takut kan? Tapi Fatimah tak kan? Tak pernah kita fikir ke macam tu? Kenapa Fatimah dia ketawa, dia gembira pula bila Nabi kata, lepas aku, kau lah orang yang paling pertama dalam keluarga yang akan meninggal. Ya, sebab dia satu disayang. Satu lagi sebab dia mengenal Allah Ta'ala dan dia mengenal baginda Nabi SAW. Tenang tu, yang itu Allah kata, Ya ayyatuhan nafsul mutma'innah. Wahai orang yang memiliki jiwa-jiwa yang tenang. Kembali kepada Allah tu, ketenangan pada hati dia. Kita hari ni tak nak, bila dipanggil tak nak. Maksudnya hati kita belum lagi tenang, belum lagi mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey? Baik, jadi inilah salah satu yang kita nak usahakan. Betul. Betul. Sebab Al-Imam Ghazali pun sebut, semua orang akan memusuhi dengan apa yang dia tidak ketahui. Kita tak tahu apa yang akan berlaku akan datang. Semua orang akan takut. Bimbang, khawatir, risau. Jadi sampailah saat kematian, kita tak tahu apa-apa, memang kita akan takut. Melainkan setelah kita tahu, dinampakkan apa yang berlaku, barulah Allah datangkan ketenangan. Itu yang dimaksudkanlah. Okay? Dan masuknya manusia dalam kubur nanti, ini cerita lain dah, tak masuk kita topik ni. Masuknya dalam kubur nanti, semua orang saleh ke, orang yang tak saleh ke, semua akan dihimpit dalam kubur. Semua dihimpit. Dalilnya apa? Nabi SAW sebut, iaitu Sa'ad bin Mu'az. Kata Nabi, Sa'ad bin Mu'az pun dihimpit di dalam kubur.
Nabi kata, Sa'ad bin Mu'az ni adalah ketua orang Ansar. Dan dia ni ketika dia meninggal dunia, dia diangkat oleh Allah Ta'ala dalam keadaan ribuan para malaikat menyambut roh dia. Menyambut roh dia waktu tu. Okay? Jadi, orang soleh ni pun kata Nabi, Sa'ad bin Mu'az pun dihimpit dalam kubur, bagaimanalah dengan kita. Sampai kita punya tulang ni selangka ni, dia berselisih macam ni tu. Ini keadaan kita kena terimalah. Hakikat kehidupan kita ni, dia akan berakhir dan kita akan kembali kepada Allah untuk hidup yang lebih kekal. Tapi kalau kita tahu kehidupan akhirat, kita akan rasa tenang dan kita akan rasa kebahagiaan itu adalah di sana. Okay? Baik. Alright, kita sambung lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok pada ayat yang ke-25. Sekadar untuk ulang kaji, ayat 25 ni dia berada di dalam topik perbincangan kita daripada ayat yang ke-19. Daripada ayat 19 sampailah ayat yang ke-26. Ini satu topik perbincangan, subtopik dia. Yang mana setelah Allah Subhanahu Wa Taala bercerita berkaitan tentang pertemuan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Jibril, dan Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan berkaitan tentang pertemuan Nabi dengan Allah Ta'ala pada malam Isra' Mi'raj di Sidratul Muntaha. Okay. Lalu Allah dah cerita dah, Nabi ni bertemu Jibril. Siapa yang menyampaikan wahyu pada Nabi ni, Jibril ni bagaimana keadaan ni, semua dah disebutkan. Masuk ayat 19, Allah Ta'ala timbulkan pertanyaan. Pertanyaan ini adalah untuk orang musyrikin Quraisy berfikir dan umat hari ini berfikir. Yang mana Allah Ta'ala sebut pada ayat 19. Ini kita tengok sedikit supaya kita nanti boleh terus pergi ke ayat yang kita tengah bincang ni. Allah Ta'ala kata, Afara'aitumul Lata wal Uzza. Kata Allah Ta'ala, apakah kamu ni beranggapan kepada Lata dan juga Uzza? Wa Manata Thalithatal Ukhra. Dan juga Manat dan yang kemudian-kemudiannya. Maksudnya, Allah Ta'ala bercerita tentang Nabi bertemu dengan Allah sebaik Tuhan Rabbul Alamin. Sekarang ni kenapa kamu musyrikin Quraisy cari Lata, cari Uzza dan juga cari Manat? Okey, kenapa Allah Ta'ala sebut 3 ayat ni? Sebab surah An-Najm ni, kita dah bincang pada muqaddimah dahulu, dia adalah surah yang diturun pada Nabi dan Nabi baca. Daripada ayat pertama sampailah ayat 62, Nabi baca di hadapan Kaabah. Dan pertama kali didengari oleh orang musyrikin Quraisy yang beriman dan tak beriman. Habis dia dengar, semua orang sujud pada Allah Ta'ala. Semua sujud. Termasuklah orang musyrikin. Sebab itu di surah An-Najm ni, di hujung dia, ayat terakhir sekali ada ayat sajadah. Dan inilah ayat sajadah yang pertama diturunkan pada Nabi waktu tu. Sebelum tu tak ada ayat sajadah. Ini pertama kali. Nabi baca ni sebab memang tujuan dia untuk dibaca di hadapan Quraisy. Sebab itu Allah terus highlight. Siapa Lata, siapa Uzza dan siapa Manat yang kamu sembah. Dan Allah kata apa? Alakumuz zakar, kamu nak anak lelaki, walahul unsa, dan untuk Allah pula anak perempuan. Siapa rupanya? Rupanya 3 berhala yang paling besar ni, Lata adalah pasangan Allah. Kalau Allah itu adalah muzakkar, Lata adalah muannas. Kalau Al-Uzza, berhala ni, kalau Al-Aziz nama Allah yang muzakkar, maka Al-Uzza adalah berhala perempuan, pasangan kepada Allah Al-Aziz. Manakala Manat pula adalah ditujukan kepada Allah Al-Manan, maka dia ada pasangan dia adalah Manah. Al-Manat. Okey. Apa maksudnya? Kalau Lata adalah Allah, maksud Allah ni adalah Tuhan yang disembah, yang paling berhak untuk disembah. Ditaati, diyakini, diimani, itu Allah. Maka Lata ni dia anggap adalah sebagai Tuhan perempuan, dan Tuhan Lata ni adalah Tuhan yang dia anggap Tuhan yang paling layak untuk disembah. Al-Aziz adalah Tuhan yang maha perkasa. Al-Uzza tu berhala perempuan yang maha perkasa. Sebab itu Abu Sufyan, bila dia tinggalkan medan Uhud, dia cakap pada Nabi apa? Wahai Muhammad, kami ada Uzza. Sebab dia dalam medan perang. Dia nak kata, saya ada Tuhan, Tuhan saya perkasa. Siapa nama? Uzza. Pasangan kepada nama Allah Al-Aziz. Dia tak kata Lata. Dan dia tak kata Manat. Tapi dia kata Uzza. Sebab dia adalah Tuhan yang perkasa.
Manat pula adalah datang daripada nama Manan. Manan ni adalah Tuhan yang maha memberi, yang mengurniakan. Kurniakan rahmah, kurniakan kebaikan, kurniakan nikmat. Itu mana? Manan Jadi dia merasakan Tuhan yang memberi-beri, banyak memberi ni adalah Tuhan berhala dia yang bernama Manat. Okey. Itu kita dah bincanglah hari tu. Memang benda ni berulang. Kalau cerita ni ada kita ada tapi benda ni memang berulang. Kalau kita ingat lagi, kita dah bincang dalam surah Nuh hari tu. Kita dah bincang dalam surah Nuh. Semua berhala dia berjantina. Kenapa berjantina? Sebab asal berhala ni adalah manusia. Yang diyakini, yang bagi pandangan masyarakat waktu itu, dialah yang paling baik. Dialah yang paling hampir dengan Tuhan. Selepas kematian dia, dia jadikan manusia ni sebagai ingatan lah. Terlalu sayang kan? Dia buat bentuk lah, diingatilah. Semua agama sebenarnya puan. Semua agama. Semua agama. Bahkan Amru bin Luhai yang mula-mula sampai ke Syam, ni orang Mekah ni. Dia ni datang daripada kabilah dia bukan kabilah Jurhum. Dia sama ada Jurhum ataupun Khuza'ah. Ada dua kabilah yang awal sebelum Quraisy jadi pemerintah di Mekah. Dia ni kira orang saleh, orang yang dihormati di Mekah, Amru bin Luhai. Dia keluar daripada Mekah, dia pergi ke Syam. Dia tengok orang Syam sembah berhala. Lalu orang Syam kata apa? Berhala ni bagus sebab berhala ni mendatangkan kesuburan kepada tanaman kami. Amru bin Luhai ambil berhala ni bawa balik Mekah. Nampak? Berhala tu disebut dia datangkan kesuburan. Maksudnya mungkin ada dewa-dewa kekayaan. Ada dewa-dewa yang macam ni, macam-macam. Memang itu. Sebab tu dia banyak, sifatnya banyak. Okay? Sifatnya ni bukan sekian agama ya. Semua macam itu. Semuanya macam tu. Okey. Baik. Kemudian lepas Allah Taala bincang-bincang tu, kita dah bincang sebelum ni, lalu Allah Taala sebut pada ayat 24. Okey, kita nak masuk ayat 25. Tengok ayat 24 Kata Allah Taala, amlil insani ma tamanna. Okey, amlil insani ma tamanna. Pada ayat yang ke-24, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, atau apakah manusia mendapat segala apa yang dia cita-citakan? Okey, apa maksud ayat ni? Okey, pada ayat ini, iaitu Allah Ta'ala nak beritahu kepada kita, ma tamanna. Kalau kita belajar bahasa Arab, perkataan tamanna ni, tamanna adalah cita-cita yang mustahil untuk diberikan. Tamanna ni, kita inginkan sesuatu tapi benda tu mustahil. Saya kalau boleh, saya nak patah balik umur masa saya kecil. Itu adalah cita-cita tapi yang mustahil. Sebab itu bila dalam hadis Nabi, bila manusia masuk dalam syurga Allah, Allah Ta'ala tanya kepada penghuni syurga, apa yang kamu inginkan? Allah menggunakan perkataan tamanna. Kamu minta apa yang kamu nak, cita-cita kamu. Walaupun cita-cita mustahil, semua aku makbulkan. Okay, itu perkataan tamanna. Jadi ayat ni merujuk kepada apa? Allah nak bagi tahu, orang yang menyembah berhala, cita-cita dia, saya nak pahala, saya nak syurga, saya nak ganjaran itu dan ini. Itu adalah cita-cita yang mustahil. Sebab kamu minta kepada tempat yang yang salah. Macam mana kamu mengharapkan pahala, tapi kamu tak melakukan seperti mana yang Allah perintahkan. Macam mana kamu mengharapkan ganjaran syurga, tapi sedangkan kamu melakukan sesuatu yang Allah Ta'ala tak perintahkan. Okay, itu yang dimasukkan sebagai itu. Jadi Allah tanya pada manusia. Lalu pada ayat yang ke-25, Allah pun kata, falillahil akhiratu wal ula. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka tidaklah apa yang kamu cita-citakan, apa yang kamu harapkan pahala itu, ataupun syafaat daripada berhala itu, kata Allah, tidak ada. Falillah, dan hanya bagi Allah lah kehidupan akhirat, dan hanya bagi Allah lah kehidupan yang awal, iaitu kehidupan dunia. Ada dua benda yang kita nak bincang dekat sini. Pertama, Allah Ta'ala menafikan. Allah Ta'ala menafikan habis-habisan. Mana-mana manusia yang meminta kepada makhluk,
Dengan makhluk ni lah saya nak dapatkan perkara ni, keberkatan. Dengan makhluk ni lah saya mengharapkan dimakbulkan doa. Dengan makhluk ni lah saya mengharapkan syafaat. Allah nafikan, kamu takkan dapat. Boleh faham tuan-tuan? Itu yang Allah kata, macam mana kamu boleh bercita-cita mengharapkan sesuatu pertolongan, syafaat, bantuan, pahala daripada Allah, sedangkan cara kamu minta tu adalah salah. Lalu kata Allah, yang kedua, falillah. Bagi Allah lah al-akhirah, kehidupan akhirat, dan bagi Allah lah kehidupan yang awal, iaitu kehidupan dunia. Saya tanya pada tuan-tuan, kenapa Allah mendahulukan perkataan akhirah, baru Allah sebut perkataan al-ula? Akhirat lebih kekal. Okey, itu pertama. Lagi? Apa? Dia real life. Okey, lagi? Okey. Okey, tak apa, kita cuba je. Puan. Puan siapa nama? Puan Fazia. Silakan. Penipuan. Mata'ul ghurur kata Allah. Lebih kekal. Okey, baik. Perkataan falillah, iaitu dia bermaksud Allah memiliki. Itu falillah. Allah ni dia memiliki. Al-akhirah, Allah yang pemilik kehidupan akhirat, dan Allah lah pemilik kehidupan dunia. Itu menunjukkan, kenapa kamu, ini saya nak bagi contoh lah, dia punya ayat dia macam ni. Kenapa kamu tak boleh minta dengan makhluk? Tak boleh minta daripada berhala, pahala ke, bantuan ke, syafaat ke, dan apa sahaja yang manusia inginkan daripada berhala-berhala yang disembah ni. Kenapa minta pada Allah? Sebab, kata Allah, falillah. Allah tu pemilik hidup dunia, dan Allah ni pemilik hidupan akhirat. Dia tuan kepada negeri ni, dan dia tuan di negeri sana. Okay. Maksudnya dia pemilik mutlak. Sebab tu kena minta pada Allah, bukan pada makhluk. Dan ayat ni, kenapa Allah dahulukan akhirah? Sebab di antara dua negeri ni, dunia dan akhirat, kekuasaan Allah yang paling jelas nanti adalah di akhirat. Sebab itu Allah dahulukan perkataan al-akhirah. Dunia ni kekuasaan Allah nampak. Memang nampak. Tapi manusia mengabaikan sebab sebab tak nampak lah. Kita tak kenal Tuhan. Kebergantungan manusia di akhirat tu kepada Allah memang ketara lah. Sebab itu Allah Ta'ala sebut tentang adanya hari pembalasan kan. Ada syurga dan neraka. Semuanya meminta kepada Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala sebut, walillah. Kenapa kamu minta? Kamu tak boleh minta pada manusia? Sebab Allah lah yang pemilik negeri ni. Dan Allah pemilik negeri di sana. Maka sudah tentulah minta kepada dia. Ini adalah tauhid. Perbetulkan tauhid. Sebab, kenapa ayat ini diturunkan? Sebab dia nak memperbetulkan iktiqad orang Quraisy. Orang Quraisy ni minta sana, minta sini. Kenapa Muhammad kata, La ilaha illallah, Tuhan tu Esa? Sebab macam mana kamu nak minta pada yang lain-lain, sedangkan Allah tu pemilik mutlak? Kenapa dia perlu kongsi kuasa dengan makhluk dia? Alright. Okey, kemudian Allah Ta'ala sebut, Allah tanya lagi. Wa kam min malik. Wa kam min malak. Fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ayat yang ke-26. Allah kata, wakam, berapa min malak, berapa bilangan malaikat. Malak ni adalah plural. Allah Ta'ala sebut dalam bentuk jamak. Dia daripada perkataan malaikah. Malaikah tu seorang malaikat. Malak artinya banyak malaikat, plural. Allah tak sebut bilangan dia sebab nak kata bilangan malaikat ni terlalu banyak. Malaikat yang tawaf 70,000 satu hari. Masuk dalam Baitul Ma'mur dan tak keluar. Diganti dengan 70,000 lagi. Dan dia berulang-ulang sampailah ke hari ini, sampailah yang masa akan datang. Kita pun tak tahu berapa banyak malaikat yang ada. Jadi Allah kata, wa kam min malak. Berapa banyak malaikat? Fis samawat. Yang berada di tingkatan langit-langit. Allah menyebut dalam bentuk plural juga. As-samawat. Jamak, mu'annas, salim kat situ. Sebab nak kata langit ni bukan satu tingkat. Dia bertingkat-tingkat. Satu tingkat pun malaikat dah ramai. Kalau yang bertingkat-tingkat langit ni, lagi ramai.
La tughni syafa'atuhum. Malaikat tu tak mampu beri syafaat kepada kamu. Okay. Malaikat pun tak mampu untuk memberikan syafaat kepada kamu. Allah nak manusia berfikir. Malaikat ni Allah dah sebutkan awal kan tentang Jibril. Dia ni makhluk Allah yang amanah, yang kuat, yang sempurna, yang cantik tubuh badan dia. Ni tuan-tuan boleh tengok ayat sebelum surah An-Najm ya. Dalam surah An-Najm ayat daripada mana kita bincang itu? Ayat yang ke-5, awal-awal tu cerita tentang Jibril. Dia duduk di langit, dia duduk kedudukannya berhampiran dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sebut dah. Dia pun tak mampu beri syafaat. Dia ni pun tak mampu beri syafaat. Ni makhluk hidup ni. Makhluk yang hampir dengan Allah Ta'ala pun tak boleh beri syafaat kalau kamu minta pada dia. Okay? Apatah lagi kalau kamu minta kepada sekian makhluk yang lain. Berhala, pokok, kayu dan sebagainya, busut dan sebagainya. Lagilah Allah tak beri. Yang Allah Ta'ala sebut. Lagilah aku tak beri. Malaikat yang itu pun dia tak boleh beri syafaat kepada sesiapa yang meminta kepadanya. Apatah lagi makhluk yang lain. Sangat clear. Orang Quraisy dengar ni memang mengkagumkan lah. Sangat mengkagumkan. Sebab apa yang dia lihat, yang dia dengar daripada ayat ini, dia telah lihat dah. Daripada awal Nabi terima wahyu, sampailah tahun yang lebih kurang ni tahun yang ke-5 ataupun tahun ke-6 kenabian. Benda ni cerita tentang tu. Okay, dan dilihat oleh para sahabat Nabi SAW. Okay, kemudian Allah Ta'ala sebut, illa. Ni di sini Allah letakkan istisna, pengecualian. Okay, Allah letakkan istisna, pengecualian. Allah kata syafaat ini dia datang daripada dua bentuk saja. Illa. Allah kata tak ada malaikat kamu minta pun tak boleh bagi syafaat. Tapi ada dua saja yang boleh bagi syafaat. Ada dua sebab. Sebab pertama min ba'di ay ya'zanallah. Pertama adalah sesudah Allah yang mengizinkan. Pertama adalah setelah Allah mengizinkan. Kedua, liman yasha'u wa yarda. Untuk sesiapa yang Allah redai. Okay. Pertama, siapa dapat syafaat? Selepas Allah izinkan. Kedua, untuk siapa yang Allah redai. Apa yang tuan-tuan faham tuan-tuan daripada dua ni? Allah Ta'ala sebut pertama, ayat atas ni illa kan? Illa min ba'di an kan? Betul ada an. An ya'zanallah kan? An ya'zanallah. Okey. Yang kedua, liman yasha wa yarda. Okey. Ada dua kat sini. Pertama dan kedua. Pertama, dia punya keyword dia setelah Allah izinkan. Keyword kedua iaitu sesiapa yang Allah redai. Okey. Yang kedua sesiapa yang diredai. Apa yang tuan-tuan faham? Okey. Dia punya clue dia orang yang dapat syafaat ni dua je. Setelah Allah izinkan dan sesiapa yang diredai. Selepas yang Allah izinkan, ini adalah merujuk kepada tauhid. Sebab tauhid kita, Allah yang paling berkuasa. Tak ada orang boleh beri saya manfaat ataupun mudarat, syafaat dan sebagainya, bantuan ke pertolongan, melainkan Allah. Allah yang izinkan. Ni i'tiqad, tauhid kita. Okay, ini tauhid kita. Yang kedua, sesiapa yang Allah redai. Macam mana Allah nak redha pada manusia? Adalah dengan ketaatan. Adalah dengan ketaatan. Kita ni pergilah buat, orang kata, kalau kamu nak dapat syafaat, pergilah cium Kaabah, contohlah dia kata. Pergilah cium Kaabah tu. Pergilah jumpa busuk ni.
Dua benda ni tuan-tuan pegang. Betul ke i'tiqad saya ni, yang itu yang boleh beri pertolongan ke Allah? Dan adakah yang saya buat ini adalah sebahagian daripada ketaatan yang Allah perintah? Kita tanya pada diri kita. Kita dengar, ini filter untuk kita ni. Kita dengar satu perkara. Orang kata kalau nak dapat ni syafaat macam ni, macam ni. Ada tak dua benda ni dalam amal tu? Pertama, adakah ini i'tiqad saya Allah yang maha berkuasa? Adakah yang saya buat ini adalah sebahagian daripada ketaatan yang Allah perintahkan? Sebab Allah sebut, siapa yang dapat syafaat ini, dia boleh dapat. Dua je. Iaitu selepas Allah izinkan, dan yang kedua selepas adalah untuk sesiapa yang Allah redai. Okay? Konteks lain lah. Itu konteks lain lah. Tawasul. Okey, baik. Perbincangan berkaitan tawasul tu bincang lain lah. Dia luas lagi lah. Saya pun tak nak bincang dan saya pun tak menguasai dengan baik. Itu bincang lain lah. Alright, baik. Nanti insyaAllah lah kalau kita nak bincang tawasul tu, mungkinlah insyaAllah. Betul? Allah mengizinkan, dan sebab tu dia dua perkara tu. Allah sebut tu. Ada kat situ ada apa? Ada perkataan wa yarda kan? Allah izinkan untuk siapa yang Allah kehendaki dan Allah redai. Ada dan kat situ. Kat situ ada perkataan yang menunjukkan dia ada dua syarat tu mesti dipenuhi. Dia bukan satu syarat. Ada benda Allah izinkan tapi Allah tak redai. Jadi benda tu Allah izinkan dan Allah redai. Sebab tu dia kena i'tiqadnya benar dan dia mesti ada dengan Maka contohlah kadang-kadang kita dengar ada hadis Nabi sebut syafaat melalui Quran. Baca Quran kita dapat syafaat. Buat ini. Itu ada sebahagian daripada ketaatan. Ya, sebahagian daripada ketaatan kan. Beramal soleh itu dengan ketaatan. Dan i'tiqad kita tetap Allah yang memberi kebaikan. Allah lah yang memberi ganjaran. Allah lah yang mengizinkan. Dia tak bercanggah. Yang bercanggahnya bila kita dah faham selain daripada tu. Sebab itu apa-apa yang kita fikir, dia masih dalam kerangka dua ni tak? Itu filter yang kita ada lah. Okay? Baik, selesai. Jadi orang Quraisy maklum sungguhlah dengan benda ni. Jadi bila dia dengar, dan dia membawa kepada mereka ni berfikir. Okey. Baik. Kemudian, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat yang ke-27. Okey, pada ayat yang ke-27 Allah Taala menyebutkan innal ladzina la yu'minuna bil akhirah la yusammunal malaikata tasmiyatal unsa. Saya tinggal rasanya sekejap. Okey. Sebelum kita masuk ayat 27, tengok ayat 26 tu. Ayat 26 perkataan syafa'atuhum. Okay, syafa'atuhum. Allah kata apa? Berapa banyak malaikat yang ada dekat langit, semuanya itu la tughni syafa'atuhum. Semuanya tak boleh beri syafaat. Semua tak boleh. Kenapa Allah highlight perkataan syafaat? Sebab orang Quraisy dia meletakkan berhala-berhala ini adalah ada kalanya dia menganggap berhala ni Tuhan. Dan ada kalangan mereka beriktikad berhala ni adalah perantaraan. Okay. Berhala ni adalah perantaraan. Siapa Tuhan? Allah. Allah. Habis berhala yang kamu sembah, ini perantaraan saya dengan dia. Dan tuan-tuan boleh tengok dalam agama masa kini pun macam tu juga. Saya pernah disebut dulu kan. Hindu dia ada pecah tiga. Yang duduk kasta yang tinggi, yang Brahma ni, dia tak menyembah apa-apa pun. Dia adalah melalui meditasi. Sembahan objek tak ada apa depan dia, kosong. Dia meditasi. Yang kedua pula, mereka ada sembahan di hadapan, ada objek. Tapi dia menganggap objek itu adalah perantaraan. Yang ketiga tu yang ramailah. Dan mereka itu adalah menganggap objek itulah adalah Tuhan. Ini tiga yang dalam agama Hindu. Tuan-tuan boleh tengok dalam agama Hindu. Mereka mengiyakan kita bukan mereka-reka, memang itu berlaku. Jadinya Allah Ta'ala kata mereka mengharapkan pada patung-patung berhala ni adalah untuk beri syafaat pertolongan nanti, dunia akhirat. Dan ini kita tengok dalam Quran. Allah kata apa? Ma na'buduhum illa liyukarribuna ilallahi zulfa. Kenapa kamu sembah berhala ni? Bila ditanyakan kepada orang musyrikin Quraisy. Orang musyrikin Quraisy kata,
Ma na'buduhum. Kami tak sembah berhala lah. Kami tak sembah berhala, dia kata. Mana ada kami sembah berhala? Kami syariat Nabi Ibrahim. Mereka buat haji, buat umrah kan. Kami tak sembah berhala. Apa yang kamu sembah ni apa? Ma na'buduhum. Kami tak sembah. Illa melainkan liyukarribuna ilallah. Kami jadikan patung ini untuk lebih dekat kepada Allah. Zulfa. Ha? Tak. Ni musyrikin Quraisy. Musyrikin Quraisy. Dia ayat ni dalam surah Az-Zumar, Nabi tanya pada orang musyrikin ni, kenapa kamu sembah patung-patung ni? Bukankah kamu ni syariat Nabi Ibrahim? Kamu kan jaga ni tanah haram ni. Kamu berdoa di Kaabah, beribadat dekat Kaabah, tawaf di Kaabah, ada ibadah haji. Kan dia semua manasik haji daripada Nabi Ibrahim. Kenapa sembah berhala? Dia kata, ma na'buduhum. Kami tak sembah berhala. Illa liyukarribuna ilallah. Melainkan kami jadikan ni sebagai objek dekatkan diri pada Allah. Zulfa. Bahkan lebih dekat lagi. Sebab dia kata kalau saya beribadah tanpa nampak sesuatu, saya rasa tak power. Nampak tu lebih power kan. Dia ada satu ni. Macam kita nampak Kaabah lah tuan-tuan. Solat dekat rumah tak rasa khusyuk kan. Duduk depan Kaabah lagi khusyuk sebab nampak objek macam tu lah. Jadi dia meletakkan macam tu. Okay. Baik. Okay. Ada seorang ulama ni, saya tak ingat nama dia. Sekejap. Tak silap saya, Ibnu Rajab Al-Hambali yang menyebutkan. Dia kata apa? Apa dia sebut? Apa dia sebut tadi? Saya lupa dah. Dia kata, Al-ma'rifatullah. Bila kita kenal Allah, Alladhi yajibu khasyata wal mahabbata. Dia kata. Bila kita kenal Allah, maka akan datangnya kegerunan kepada Allah. Jadi ibadah ni, apa-apa bila kita kenal Tuhan, dia tak perlukan pada objek. Sebab dia adalah ibadah dalam bentuk rohani ni. Kita rasa gerun. Gerun tu maksudnya apa? Bukan kita lari pada Allah. Gerun untuk melakukan kemaksiatan dalam keadaan Allah melihat kita. Pada orang yang beribadah dengan ada objek, depan objek tu dia melakukan ketaatan. Selain daripada objek tu, dia rasa apa? Tuhan tak ada kat sini. Tuhan ada kat situ je. Betul tak? Jadi sebab itu, kenal Allah ni dia adalah rohani dia. Dia ada rasa khasyata, dia rasa gerun wal mahabbata. Lepas tu baru rasa cinta pada Allah Taala. Kerinduan, perasaan sayang, itu dia datang. Ketaatan baru datang. Dia adalah ibadah rohani. Yang ini lebih memberi kesan sepanjang hayat. Duduklah dekat mana-mana pun dia akan sentiasa rasa Allah Taala al-muraqabah kan. Allah ni sentiasa melihat dia, memandang dia. Ada satu perasaan tu. Okay? Baik. Okey, tengok ayat 27. Allah kata apa? Innal ladzina la yu'minuna bil akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang tak beriman kepada kehidupan akhirat, la yusammunal malaikata tasmiyatal untha. Mereka benar-benar menamakan malaikat itu dengan nama perempuan. Ini Allah Ta'ala menyebutkan, iaitu orang musyrikin Quraisy ini adalah orang yang tak beriman kepada hari akhirat. Mereka kata Allah kan. Sebab dalam satu ayat, selalu saya ulang ayat ni. Allah Ta'ala kata apa? Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wa sakhara syamsa wal qamar. Kalau kamu tanya pada mereka, siapa yang ciptakan langit bumi ni? Siapa yang menjalankan bulan dan matahari ni? La yakulunallah. Mesti orang musyrik Quraisy akan kata Allah. Allah. Ni maksudnya tauhid uluhiyah. Tauhid, minta maaf. Dia adalah tauhid tauhid rububiyah. Siapa yang cipta, siapa yang mentadbir alam, siapa yang menguruskan alam, dia percaya Allah. Okey, tauhid tu. Dia rasa dia dah beriman pada Allah, tapi Allah kata orang ni orang yang tak beriman. Orang ni orang yang tak beriman. Kerana apa? Bila dia tak beriman dengan hari akhirat, hari yang mendatangkan balasan, yang itulah menyebabkan mereka ni berani melakukan kesyirikan. Dia hanya apa kita kata? Dia 2 kali 5 lah. Kalau kamu beriman dengan hari pembalasan, kamu sekali-kali tak beribadah dengan sangkaan. Kamu namakan berhala ni dengan nama perempuan. Mana dalilnya yang disebutkan dalam kitab yang para nabi dahulu, ada Tuhan-Tuhan yang bernama ni dalam kitab? Uzza ke, Manat, Lata ada ke?
Ya. Macam mana datang ini adalah sangkaan, beribadah dengan sangkaan kamu. Dengan logik akal kamu. Maka itu tak sepatutnya lah. Itu yang Allah Ta'ala sebut. Dia rasa dia dah beriman dah. Dia rasa macam orang yang beragama dah. Tapi sebenarnya tidak. Allah Ta'ala sebut, sebab itu Allah dahulukan dengan perkataan innal ladzina la yu'minuna bil akhirah. Mereka ni adalah orang yang tak beriman pada hari akhirat. Sebab tak beriman dengan hari akhirat, tak beriman dengan hari pembalasan, sebab itulah mereka berani untuk memberhalakan berhala selain daripada Allah Ta'ala. Okay? Dan Allah kata apa? La yusammunal malaika tasmiyatal unsa. Mereka menamakan para malaikat itu dengan nama perempuan. Yes, menamakan malaikat itu dengan nama perempuan. Bayangkan saya bayangkan pada tuan-tuan macam ni. Malaikat ni kita tahu dia adalah, kita beriman di kewujudan dia dalam perkara ghaibiat. Dan kita tahu dia adalah makhluk Allah yang paling taat. Dan dia ada macam-macam kelebihan dan tugasan yang Allah perintahkan. Meminta kepada dia, menjadikan dia ni sebagai perantaran Tuhan pun Allah larang. Apatah lagi kalau manusia mula berpaut kepada makhluk yang langsung tak ada apa-apa. Manusia, Tok Wali, Tok Sami, tangkal-tangkal. Lebih lagi lah. Dia sebenarnya, kita nak cakap macam mana? Allah Ta'ala bagi satu contoh yang kecil, tapi dia memberi kesan pada semua. Contoh tu umum. Tapi maksud dia tu menyeluruh. Faham tak? Maksud tu umum. Malaikat je. Tapi sebenarnya maksudnya menyeluruh. Kalau malaikat yang ghaibiat yang kita imani ni pun tak dibenarkan minta pada dia, menamakan dia dengan nama perempuan, dah dikira tak beriman. Kalau kamu percaya pada tangkal yang langsung tak ada ni, percaya pada makhluk manusia yang tak pernah bertemu melihat hari perkara ghaib ni, lebih lagi lah. Faham tak saya? Faham tak? Lebih lagi lah benda tu dikategorikan tak beriman, dilarang dan mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey. Baik, tengok ayat 28. Ayat 28 ni lah Allah Ta'ala sebut. Kenapa jadi macam ni? Kenapa manusia ni bila dikatakan sembah berhala ni dia boleh buat? Dia boleh buat, dia boleh ikut. Okey, ni saya nak datangkan contoh pada tuan-tuan. Contoh ni adalah contoh kepada yang saya sebutkan tadi, orang yang pertama yang membawa berhala di Mekah namanya Amru bin Luhai. Okey, Amru bin Luhai. Amru bin Luhai ni, dia bawa berhala daripada Syam. Sampai dekat Mekah, orang Mekah tak larang. Orang Mekah tak larang. Bahkan orang Mekah ikut je. Sebab apa? Sebab wa ma lahum bihi min ilm. Manusia ni dia tersasar daripada jalan agama, jalan kebenaran sebab mereka ni tidak memiliki ilmu pengetahuan. Filter yang pertama tu ilmu tak ada. Okey? Yang pertama tu ilmu tak ada, filter yang tu tak ada. Kenapa orang Mekah ikut apa yang Amru kata? Sebab Amru ni adalah orang soleh. Dalam fikiran dia, kalau Tok Imam buat, takkan kita tak boleh buat. Awak diberikan ilmu, akal. Kenapa awak tak berfikir? Bukan mufti isyak ukur. Asal tak isyak ukur pula tuan-tuan lah. Dia menyandarkan benda tu pada orang lain. Sandar je. Sedangkan jelas kan, kamu diberikan akal fikiran. Gunakan akal kamu. Ilmu. Itulah sebagai filter. Kenapa kamu tak boleh ikuti? Ataupun kamu kena reserve dulu. Jangan apa je terima je pula. Kamu kena ada ilmu. Sebab Allah kata wa ma lahum bihi min ilm. Pertamanya sebab dia tak ada ilmu. Tak nak berfikir dengan betul lah. Amru bin Luhai buat macam tu, orang Mekah ni, dia kita punya tok imam kita, tok wali kita, ikut je lah. Apa dia kata ikut je lah. Apa nak lawan pula. Dia buat, kita buat lah. Itu pertama. Kedua, sebab berhala tu datang daripada Syam. Berhala tu diimport daripada Syam. Kan dia orang berdagang ke Syam, ambil daripada Syam, bawa. Orang Mekah bila dengar ni daripada Syam, Syam ni adalah bumi Anbiya lah. Semua para rasul ada di Syam ni. Baitul Maqdis. Jadi dia berhala datang daripada Syam. Kalau daripada Syam, confirm lah ni. Okey. Kalau kita hari ni apa tuan-tuan? Bila ustaz cakap, semua betul. Tak semestinya. Termasuklah saya cakap, tak semestinya. Tuan-tuan boleh argue. Tuan-tuan boleh double check balik apa yang saya sampaikan. Dan saya sentiasa check. Ada record ni pun mula saya tak nak dengan bancuan. Tak nak lah ada record.
Tapi bagus, bila saya lepas tu saya check, ada benda yang saya boleh betulkan. Next kuliah saya akan betulkan apa yang saya sebut. Mungkin saya tersalah ataupun terlepas pandang. Bahkan saya ada sahabat-sahabat yang menonton apa yang saya kuliahkan. Dan dia akan bagi tahu. Ada yang dia dapat maklumat, ilmu baru daripada saya. Ada yang saya berkongsi dengan mereka, kita dapat tambahkan lagi maklumat. Baguslah ada macam ni kan. Jadi kita sentiasa tak rasa apa yang kita sebut ni betul. Dan yang mendengar tu jangan rasa apa yang sebut keluar betul. Tak, kita ada ilmu. Kedua, hari ni zaman kita ni, asal daripada mana benda ni? Daripada Arab. Arab mesti okey. Dengan Arab pun okey. Rokok tak boleh hisap, vape tak boleh hisap, shisha boleh. Shisha daripada Arab. Tak boleh. Tak boleh. Logik macam tu kan, logiknya. Sebab daripada Arab. Lepas tu jadikan Arab tu sebagai panduan. Orang Arab sekarang dekat Mekah pakai tudung separuh dah. Dah tak pergi Mekah lagi. Orang pakai tudung separuh dah. Dia dah start bekerja yang muslimat dia. Pakai tudung separuh. Dia sana boleh, kita boleh ke? Tak, kita bukan macam tu. Amru biluhai dan Mekah tu jadi macam tu lah. Sebab pertama, Amru tu orang saleh kalangan dia. Kedua, berhala tu datang daripada Syam. Alright. Jadi, kenapa jadinya penyembahan-penyembahan ni? Allah Ta'ala sebut, وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ. Benda ni sebab mereka tak ada ilmu pengetahuan. Dan orang Quraisy bila dengar Nabi baca ayat ni, dia tak boleh sangkal. Ya, kita tak ada ilmu pun. Kita hanya mewarisi dari sudut nama yang saya beragama ni. Tapi ada ilmu tak ada. Tak pernah tahu pun. Okay? Kemudian yang kedua kata Allah, iyattabi'una illa dhann. Dan mereka ni ikut je. Dan ikutnya melainkan adalah dengan zon. Mereka tak ikut benda ni melainkan dengan zon. Zon ni apa? Hanya dengan sangkaan. Betul kot. Dengan zon. Zon ni dengan sangkaan. Okey, Nabi SAW ada sebut satu hadis. Ni satu ingatan pada Nabi. Ingatan ni keras. Apa kata Nabi? Iyyakum wadhanna. Kata Nabi, jauhkanlah kamu daripada prasangka. Jangan bersangka-sangka. Fa inna dhann, sesungguhnya sangkaan itu akdzabul hadis, adalah sedusta-dusta ucapan. Maksudnya, kalau kita dapat satu maklumat ataupun melihat sesuatu perkara, kita fikir, yang saya lihat dan saya rasa ni adalah sangkaan ataupun ilmu. Adakah dengan kejahilan ataupun dengan ilmu? Kita hari ni bergaduh kan, bertelagah. Ini kumpulan A, ni kumpulan B, kumpulan ni sesat. Atas dasar ilmu ke kita letak ataupun atas dasar sangkaan. Tu. Okay. Apa-apa yang kita lakukan macam tu jadi Allah Ta'ala sebut. Okay. Sekarang ni pada ayat dalam hadis Nabi sebut ni, kata Nabi SAW, jangan bersangka-sangka. Jauhi sangkaan ni sebab dia adalah seburuk-buruk ucapan, sedusta-dusta ucapan. Maksudnya, kalau dari sudut ucapan pun tak dibenarkan kita bersangka-sangka, apatah lagi dalam hal agama. Dalam hal harian ni, kita tengok ada si fulan ni, dia duduk je dekat situ. Ini berlaku pada saya. Kita masuk soft. Dah ada iqamah ni. Ini bukan tempat saya ni, saya pergi singgah. Ada seorang pakcik ni duduk atas kerusi. Dia duduk atas kerusi. Saya panggil dia, dia tak datang. Saya kata, orang dah kamat ni, imam dah kata takbir dah. Soft tak penuh ni, dia ujung sekali dia duduk. Saya kata, sudah. Panggil lah, saya panggil. Di sini pakcik saya datang. Kita pun dalam hati kita, kenapalah pakcik ni? Dalam hati terdetik tau, saya minta maaf. Saya sendiri cakap, tak ada ilmu ni. Kita sendiri penuhkan soft, rapatkan soft. Awak duduk ke, berdiri ke, mesti masuk soft. Kita sangat gitu. Tapi, lepas habis solat tu, jumpa pakcik, tengok pakcik tu tak ada kaki. Rupanya dia tak boleh berdiri. Nampak tak? Ini kena setepek atas kepala saya. Kita ni dalam sangkaan je. Sedangkan dididik oleh Nabi ni, buang prasangka. Sebab itu Nabi kata, iyyakum wazzan. Jauhi prasangka ni, buang. Kalau kamu nak buat satu keputusan, nak bagi satu pandangan, pastikan kamu ada ilmu benda tu. Bukan hanya assume je. Bukan hanya kita bersangka-sangka saja. Mesti tahu. Bayangkan kalau dalam urusan biasa pun macam tu dididik, dalam urusan agama lagi lah. Kan? Dalam urusan agama, ikut logik kita. Subuh 2 rakaat, pahala besar. Kalau subuh 4 rakaat lagi besar kot. Contohlah. Kita duk sangka-sangka kan. Jadi tak boleh. Macam itulah Allah Ta'ala datangkan
Jadi kenapa jadi berlaku macam ni manusia menyembah berhala sebagainya? Sebab tak ada ilmu, dan yang kedua dia beramal dengan sangkaan. Lalu kata Allah Ta'ala, wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sedangkan sangkaan itu la yughni, sedikit pun tak menjadi manfaat terhadap kebaikan. Itu merujuk kepada kalau dalam urusan kita dengan makhluk pun kita tak dibenarkan bersangka-sangka. Kita sendiri tahu bersangka dengan orang ni pun bukan mudarat pada dia, mudarat pada kita. Kita jadi negatif. Sentiasa berfikir, kenapa si fulan ni dia blue tick ke? Dia tak balas. Kita tak tahu, mungkin dia accident ke, jatuh ke, ada urusan. Kita duduk sangka-sangka kan? Kalau itu pun boleh memberi kesan pada kita, buruk tu pada kita, apatah lagi dalam urusan agama. Dia lebih memburukkan kehidupan akhirat. Bersangka dengan manusia memburukkan di dunia, bersangka dalam agama ni akan memburukkan kehidupan di hari akhirat. Okey, baik. Kemudian ayat 29. Allah Subhanahu Wa Ta'ala pun menyebutkan. Kata Allah Ta'ala, fa'arid an amman tawalla. Kata Allah Ta'ala, kalau macam itulah wahai Muhammad, fa'arid, maka berpalinglah. Ada Allah guna huruf fa dekat situ. Fa'arid. Fa tu dia kata namanya fa'ful ataf. Kalau kamu jumpa orang macam ni, berpalinglah. Jangan habiskan masa kamu. Jangan beri perhatian pada kamu. Jangan kamu beri perhatian kepadanya. Berpalinglah daripada mereka. An zikrina. Daripada peringatan-peringatan kami. Walam yurid, dan mereka ni tak nak apa-apa pun. Illal hayatud dunya, melainkan adalah kehidupan dunia. Al hayatad dunya, melainkan itu kehidupan dunia. Okey. Tengok ayat 29. Ayat 29 ni bukan bermaksud Nabi kalau jumpa orang macam ni, biar je lah, lantak dia lah. Bukan macam itu tuan-tuan. Bukan. Contohlah, saya kuliah tuan-tuan. Kita kuliah. Tiba ada seorang daripada jemaah kita, dia main telefon main je. Ni bukan tuan-tuan. Bukan. Dia nak bagi contoh je. Bukan. Dia bukan tuan-tuan. Dia main telefon. Saya ni bagi perhatian pada dia. Kecil hati. Yang lain tu rugi lah. Betul tak? Yang lain tu rugi. Ni pengalaman saya sendirilah. Ada seorang ni saya belajar dengan dia. Masa saya habis belajar dulu. Kalau saya sebut, tuan-tuan kenal lah. Satu hari kami di pejabat jemput dia datang. Untuk guru besar ni. Nak jadi ceritanya, dia ni memang syadid lah dengan dia punya adab. Adab berilmu ni memang dia syadid. Dia kata apa? Kalau kita masuk padang bola pun kena off telefon, ini kan pula masuk majlis ilmu. Betul lah kan? Main bola mana ada orang buat telefon? Kalau majlis ilmu lagi lah kena off telefon. Okey, itu saya tak nafikan betul. Satu masa ni, kita tengah mengaji ni, ngaji kitab ni. Kat pejabat, mengaji. Tiba-tiba bunyi telefon. Bunyi telefon ni, dia dah warning dah. Saya kata tutup kan. Okey, semua orang dengar. Diam dah. Majlis semua diam. Semua duduk rapat-rapat. Kali kedua bunyi. Dia tutup kitab, dia balik. Dia tutup kitab, dia balik. Tegas lah, memang tegas. Syadid, dia memang syadid. Tegas dia balik. Kita semua terbingung. Bila check balik tahu siapa bunyi telefon tu. Cleaner pejabat bunyi telefon. Dia bukan duduk dalam kuliah. Dia bukan duduk dalam kuliah. Dia duduk kat luar kan. Telefon dia bunyi. Nampak tak? Orang ramai nak belajar, hanya seorang saja yang macam ni, jangan beri perhatian pada dia. Beri perhatian yang orang yang nak. Jadi perkataan fa'arid man amman tawalla ni, nak kata Allah Ta'ala, kamu berpaling daripada orang macam ni. Artinya, jangan sampai dia merosakkan dakwah kamu dan semangat kamu. Beri perhatian yang majoriti yang nak benda ni. Faham tak? Maksudnya orang Mekah tak boleh terima kamu punya dakwah. Jangan kamu jadi putus asa. Kamu hilang harapan. Kamu tak nak dakwah lagi. Mekah tu hanya satu tempat. Dunia ni luas. Faham? Okay. Bukan tinggalkan terus. Tak pedulikan dia. Kamu nak jadi apa? Lantak kamu. Bukan tu. Itu bukan perkataan dia. Right? Ni saya sendiri. Sebab tu bila saya mengajar. Sampai hari ni kalau saya mengajar. Lebih-lebih kalau kelas saya tu ramai yang senior-senior. Duduk pula atas lantai. Saya kata tak apalah kalau nak julur kaki lah. Sebab kita faham lenguh kan. Dia datang ke majlis pun, majlis ilmu pun rahmah dah. Itu dah kira dia mujahadah dah. Jadi kita raikan. Sebab saya pun duduk belajar tercengang. Dah balik. Kita pun tanya siapa pula tu. Kan kita dah tutup telefon. Kenapa? Pakcik Kelly minta maaf lah.
Minta maaf ustaz-ustaz ya, saya ibu punya telefon tak tutup. Rupanya dia je telefon dah sudah. Alah. Alright. Okay. Ni ada satu cerita tuan-tuan. Kalau kita nak mengajak seseorang pada agama, kita datangkan imbuhan harta kepada dia, boleh ke tidak? Sebab ayat ni Allah kata apa? Kamu palinglah daripada orang yang macam ni. Maksudnya kalau dia tak nak agama ni, kamu palinglah. Palingkan mereka ni sebab an-zikrina, sebab dia tak nak ingatan daripada kami. Dia tak nak kenal Tuhan dia. Walam yurid, dan mereka ni memang tak nak illa melainkan al-hayatad dunya. Melainkan dia nak dunia je. Dia tak nak Tuhan, dia tak nak agama, dia tak nak kehidupan akhirat. Dia nak dunia saja. Orang macam ni, bukti dia, Nabi tunjukkan kepada kita, Nabi tak berpaling. Nabi beri perhatian. Dalilnya apa? Ada satu kisah tentang ada seorang lelaki, pemimpin Quraisy, namanya Umayyah bin Khalaf. Tentang kenal Umayyah bin Khalaf? Umayyah bin Khalaf ni kita dengar nama dia, tapi kita tak kenal sangatlah. Umayyah bin Khalaf ni, dia saudara dengan Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf, dalam satu riwayat Al-Bazzar, dia satu-satunya musuh yang Nabi bunuh dalam perang. Ini hanya riwayat Bazzar saja. Riwayat lain tak ada sebut pun Nabi bunuh musuh dia. Hanya seorang saja, iaitu Al-Bazzar kata Nabi membunuh Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf adik-beradik kepada Umayyah bin Khalaf. Siapa Umayyah bin Khalaf ni? Watak dia yang paling kita kenal. Bilal bin Rabah yang dihempak batu, dijemur di tengah panas, tuan dia itulah Umayyah. Itulah Umayyah bin Khalaf. Dia tuan kepada Bilal bin Rabah. Dialah yang seksa Bilal bin Rabah. Dan Umayyah bin Khalaf ni dia terkenal sebagai apa? Dia ni dibunuh oleh hambanya sendiri. Bilal bin Rabah ni diseksa kan, sampailah dia dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dalam peperangan Badar, Umayyah bin Khalaf ni dia menjadi tawanan Abdurrahman bin Auf. Dia jadi tawanan Abdurrahman bin Auf. Dia kata pada Abdurrahman bin Auf, "Wahai Abdurrahman, kau tangkap aku." Dia dah kalah kan? "Tangkap aku, jadikan aku tawanan, aku beri kau harta." Abdurrahman bin Auf kata, "Okeylah." Dia dapat tangkap Umayyah bin Khalaf, dia dapat tangkap Ali bin Umayyah, anak kepada Umayyah ni. Dua orang. Kalau yang ini 100,000, ni 100,000, 200,000. Abdurrahman bin Auf bagus juga. Dapat duit, kita boleh buat untuk dakwah. Jadi dia pun tangkap. Pegang dua orang ni lepas perang Badar. Bilal bin Rabah pula nampak. Bilal kata apa? Orang ni tak patut hidup. Kalau dia hidup, aku tak selamat. Dia kena mati. Abdurrahman bin Auf kata, jangan, ni tawanan aku. Kau jangan bunuh dia. Ni harta ni. Tawanan kan? Kalau dia dibebaskan, dia dapat imbuhan kan? Dapat ratus ribu ni. Okay. Jadi jangan bunuh dia. Tapi Bilal kata, tak, aku mesti bunuh dia. Kalau dia tak dibunuh, aku tak selamat. Bila Bilal kata macam tu, orang Ansar yang jadi tentera Badar ni, dia kata, wahai Abdurrahman bin Auf, bunuh dia ni. Sebab dia telah menyakiti saudara kami dahulu, Bilal bin Rabah lah. Abdurrahman bin Auf tak nak bagi. Lalu, dia orang ni kata, baringkan Umayyah bin Khalaf, baringkan. Umayyah pun dibaringkan. Abdurrahman bin Auf tak nak Umayyah ni mati, dia buat apa? Dia baring atas Umayyah tu. Umayyah tu dibaring kan? Dia baring atas Umayyah. Kalau kamu nak tikam aku. Memang sahabat takkan tikam Abdurrahman bin Auf. Sebab dia nampak ni duit ni. Tapi Bilal tak nak dia hidup. Apa dia berlaku? Dia cocok dengan pedang tu daripada tepi. Bukan daripada atas lah. Daripada tepi. Sampailah Umayyah ni mati. Dia mati di tangan Bilal lah. Okay. Umayyah bin Khalaf ni, itu cerita dia lah. Umayyah bin Khalaf ni, dia banyak cerita lucu dia. Dan Allah Ta'ala kutuk dia, Allah Ta'ala datang satu surah khusus untuk dia. Surah Al-Humazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Dia ni orang kaya sebenarnya. Orang kaya di Mekah. Dan dia ni beriman, cash is God lah. Okay, bukan kaya. Maksudnya, harta tu Tuhan dia. Tuhan tu adalah harta segalanya. Dan dia ni kaya bukan melalui perniagaan. Kekayaan dia datang daripada mana? Kekayaan dia datang daripada berhala. Dia buat satu berhala dekat Kaabah, dan orang yang jemaah haji datang ke Kaabah ni akan letak macam-macam pada berhala tu. Siapa yang dapat berhala? Siapa yang dapat tu? Bukan berhala tu. Umayyah bin Khalaf. Dia dapat kekayaan tu dapat macam-macam dapat. Jadinya Umayyah ni dia ajar anak-anak dia ni, harta ni segala-galanya. Dia kaya tapi dia kedekut. Sebab Allah kata, wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a malan wa addada. Dia ni orang yang suka kumpulkan harta tapi dia wa'addada, kedekut. Sangat kedekut. Tapi
Walaupun dia kedekut, dia terkenal dengan sifat pemurah. Pelik kan? Kedekut tapi pemurah. Dia pemurah macam mana? Itu dalam kitab sebutlah. Kalau dalam bahasa kita, dia ni politik wang lah. Politik wang. Bila dia berdagang, dia akan panggil mana-mana orang yang nak berdagang dengan dia, nak berjalan dengan dia, musafir, berniaga, semua ditanggung. Kamu punya makan, kamu punya kenderaan, allowance, commission, semua saya tanggung. Sebab itu orang suka. Sebab dia nak membina pengaruh dia. Tapi sebenarnya dia kedekut. Tapi untuk tu dia sanggup laburkan duit dia. Kedekut, tapi untuk pengaruh dia sanggup laburkan. Sebab dia kata ni ROI dia lah, return on investment kan. Saya invest, saya dapat saya punya pulangan. Okay. Jadi, dia punya tamak dia ni, dia punya cinta ke harta ni melampau. Turun kepada anak dia. Namanya Safwan bin Umayyah. Safwan bin Umayyah ni jadi sahabat Nabi. Safwan bin Umayyah ni jadi sahabat Nabi. Dia mati dalam perang Badar. Safwan bin Umayyah ni masuk Islam masa peristiwa Fatu Mekah. Safwan bin Umayyah ni copy paste perangai Umayyah bin Khalaf. Cinta harta melampau. Bila Nabi tawan kota Mekah, dia nak keluar daripada kota Mekah. Dia nak keluar. Tapi Nabi kata, tak apalah Safwan, kau stay je kat Mekah. Duduk kat sini, tak payah keluar. Aku beri jaminan keamanan. Dia tak beriman ni. Tapi Nabi kata, tak apa kau duduk dekat sini. Aku beri jaminan keamanan. Sedangkan dia ni orang yang paling banyak buat jahat. Kerana apa? Lepas bapak dia mati dan Ali bin Umayyah, adik-beradik dia mati, setiap kali perang bersama dengan Nabi, Safwan ni sentiasa keluar untuk bunuh Nabi. Dia tak pernah miss perang. Semata-mata untuk bunuh Nabi SAW. Itu dia punya cita-cita dia. Tapi bila Nabi menawan kota Mekah, Nabi tak bunuh dia. Nabi tak denda dia, tak jatuhkan hukuman. Nabi kata apa? Tak apa Safwan, kau duduk je kat sini. Aku beri jaminan keamanan. Safwan kata apa? Ni biasalah kan, bila kita buat baik dengan orang yang tak suka kita, dia kata apa? Alah, yang ni biasalah. Ni nak gula-gulakan aku kan. Dia pun kata, kalau satu Mekah ni Islam, aku takkan Islam. Itu Safwan Umayyah punya ucapan. Sebab Nabi buat baik dengan dia. Patutnya Nabi ada kuasa untuk jatuh hukum pada dia, tapi Nabi tak nak. Nabi biarkan. Nabi bagi keamanan. Dia kata, kalau satu Mekah ni masuk Islam, aku takkan masuk Islam. Maksudnya dia nak bagi warning pada Nabi. Muhammad, kau buatlah baik pada aku pun, aku takkan beriman. Satu kota masuk Islam, aku takkan Islam. Nabi kata, tak apa, duduk je, duduk. Lalu baginda Nabi SAW menang dalam satu perang, namanya Perang Hunain. Perang Hunain dan juga Perang Taif. Perang Hunain dan Perang Taif. Nabi dapat harta banyak, Nabi letak dekat satu tempat. Hari ini dibina satu masjid, namanya Masjid Ji'ranah, tempat tuan-tuan miqat tu. Itu harta ghanimah Nabi. Masa menang Perang Hunain dan Taif tu, Nabi letak kat situ. Masa Nabi duduk dekat situ, Nabi kata apa? Harta yang banyak tu Nabi kata apa? Nabi dah agih-agihkan kepada sahabat-sahabat ni. Lalu Nabi nampak ada 100 ekor unta. Nabi kata apa? Safwan bin Umayyah ambil ni. Mi'ah minal ghanam ni ambil. 100 ekor unta ambil. Mahal 1 ekor unta bayangkan 7,000. 100 ekor 700,000. Ambil. Oh, Safwan bin Umayyah tu. Oh, masyuk Dia dapat. Sebab dia ni masa dalam perang Hunain Nabi, dia membekalkan baju perang untuk Nabi. Baju perang untuk Nabi dan para sahabat lah. Tentera-tentera Islam situ. Dia dapat 100 ekor unta. Nabi agihkan lagi harta ni pada sahabat-sahabat lain. Lalu kata Nabi SAW, ada baki 1 ekor unta, bagi pada Safwan. Safwan ambil lagi 1 ekor. Dia pun rasa lagi kaya. Kemudian, Nabi bagi lagi harta ni. Nabi nampak ada 1 ekor unta. Nabi kata, bagi pada Safwan. Terus Safwan kata, Ya Rasulullah, aku nak beriman dengan kau. Hati tu lembut untuk beriman. Sebab Nabi tahu, dia suka pada dunia, Nabi bagi pada dunia pada dia. Tapi itu adalah satu daripada jalan hidayah. Dakwah lah, dakwah. Macam itulah dengan kita, kalau ada orang musuh dengan kita ke, hasad dengan kita ke, mungkin salah satunya bagi dia motor, bagi kereta, contohlah. Bagi sikit harta pada dia supaya lembut hati dia. Benda ni salah ke? Tak salah. Kata Anas bin Malik, salah satu daripada asnaf zakat, mu'allaf. Mu'allaf. Permulaan tu macam kita sogok dengan duit kan. Bagi duit kan. Sebab mungkin dia ada komitmen, dia ada benda yang urusan dia lah. Nampak macam dia masuk Islam sebab duit. Tak apa, bagi je. Tapi lepas dia mendalami agama, kata Anas bin Malik, dia akan cintai agama ni lebih daripada harta dunia dia. Itu saya tak pastilah. Tapi sebenarnya give and take lah. Kita ada macam barter trade. Boleh lah macam tu. Kita ada give and take lah. Kamu datanglah kelas saya. Kita buat macam tu lah. Kita buat macam tu lah.
Saya bagi awak datanglah kelas. Ataupun tak nak sangat ketara, awak datang kelas nanti saya bagi. Ni berlaku di Syria sebelum dibomkan, sebelum jadi ni. Ulama-ulama dekat sana, dia ulama yang kaya raya tau. Saya pernah jumpa dengan Dr. Mustafa Bura. Mustafa Bura ni dia ulama fiqh hari ni lah. Sekarang kita tebal lah. Saya jumpa dia di Jordan, dia Syria. Dia memang sifat orang Syria ni pemurah. Memang kaya raya. Dia buat hartanahnya. Ulama yang buat hartanah. Banyak rumah sewa dia. Banyak kedai-kedai yang dia. Dia duduk atas kedai tu rumah dia. Saya pernah pergi rumah dia, kecil je. Tapi dia ni banyak hartanah. Dia ni, sahabat-sahabat saya di Syria cerita, kalau kita attend kelas, kuliah, tok guru bagi duit pada anak murid. Punya pemurah. Jadi saya nak bayangkan, maksudnya boleh lah kan? Boleh lah. Awak datang kelas saya bagilah awak bantuan. Awak datang, saya bagilah bantuan. Tak apalah permulaan tu. Tapi bila dia dah kenal agama, dia dah dalami agama, dia akan sayang kepada agama ni lebih daripada tu dah. Jadi itulah yang dilakukan oleh Nabi. Jadi kalau kita baca ayat ini, adakah Nabi berpaling dengan orang yang cari dunia? Nabi tak berpaling. Cuma pesanan ini menunjuk kepada kita, iaitu Allah pesan pada Nabi, kalau dia tak nak, tak apalah, kamu janganlah jadikan dia ni 100% perhatian kamu. Ramai lagi orang nak belajar. Beri perhatian yang lain. Yang itu kamu jangan sampai merosakkan semangat kamu, keimanan kamu ataupun kerja dakwah kamu daripada orang-orang yang lain yang nak kenal agama Allah Subhanahu wa taala. Okey? Boleh? Okey, kemudian Allah Taala sebut apa lagi? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika mablaghuhum minal ilm." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika mablaghuhum minal ilm." Perkataan balag kat situ, balag ini sampai. Kita kata baligh kan? Baligh ni dia sampai. Maksudnya, dari sudut akal manusia ni, dia rasa dunia tu itulah habis. Allah kata macam tu. Maksudnya dari sudut ilmu dia sampai tahap tu je. Dia rasa kalau cerita pasal masa depan ni, masa depan dia tu tua nanti. Pencen nanti. Waktu retired nanti. Itu dia masa depan dia. Sedangkan kalau orang mukmin dia ajar masa depan dia tu bukan kat sini. Jauh lagi. Kamu hidup sampai hari akhirat. Kamu akan hidup sampai ke hari akhirat. Saya satu contoh tuan-tuan. Kita ambil ada pekerja A, ada pekerja B. Pekerja A ni, kerja dia adalah untuk dapat naik pangkat. Pekerja B ni pun target dia nak naik pangkat. Okay, sama je. Dua-dua ni nak naik pangkat. Cuma beza dia dari sudut dia punya jalan kerja dia. Yang A ni beriman, yang B ni tak beriman. Yang A ni, kerana dia beriman, masa depan dia dunia akhirat. Dekat dunia, dia kerja sungguh-sungguh. Semua job scope dia buat. Jadi, dia memenuhi merit untuk naik pangkat. Tapi dalam masa yang sama, dia juga buat benda dalam pekerjaan dia ni dengan jujur, dengan amanah, buat yang selain daripada job scope dia. Sebab dia tahu, kalau saya buat, saya dapat pahala di hari akhirat. Contohlah kalau kita datang pejabat, datang awal, kita switch on aircon, kipas, lampu semua kita buka kan. Kita kata, buat apa saya buat benda ni Bukan tanggungjawab pun, bukan masuk dalam job scope pun. Kalau saya buat pun bukan naik pangkat pun. Orang tak pandang pun. Tapi kalau dia beriman, saya buat. Sebab dia boleh jadi pahala di hari akhirat. Kalau orang yang tak beriman pada hari akhirat, dia hanya nampak apa? Benda ni bukan job scope saya. Kalau buat pun tak dapat merit, tak payah buat lah. Dua-dua dapat naik pangkat, cuma bezanya orang mukmin akan dapat extra. Dekat dunia orang akan nampak, dia ni lebih bagus lah. Benda yang bukan bidang dia pun dia buat. Contohlah, dia kerja, tapi dia lah jadi pengurusi surau kat pejabat dia. Dia lah buat aktiviti agama. Bukan kerja dia, tapi dia buat. Sebab orang nampak dia lebih baik lah, lebih bagus lah. Dia buat 2-3 kerja kan. Tanggungjawab dia. Sebab dia percaya adanya balasan di hari akhirat. Si fulan yang tak beriman, tak dapat apa-apa. Okay, jadi Allah Ta'ala nak tunjuk pada kita dekat sini. Kalau kamu punya akal sampai ke tahap tu je, itu je lah kamu dapat. Jadi, akal manusia ni, kena sentiasa dalam mindset kita, saya ni bukan hidup dekat dunia je. Masa depan saya bukan kat sini. Masa depan saya adalah di hari akhirat. Masa depan kita di hari akhirat. Kalau kita fikir sejauh itu, percayalah, urusan-urusan kita dekat dunia ni, kita akan buat ekstra. Ekstra. Kita tak berkira pun. Susun-susun kursi. Ada orang tu balik je. Apalah saya susun kursi. Memang saya tak dapat gaji.
Tapi saya dapat pahala. Dia fikir jauh lagi. Okay? Alright. Kita dalam rumah tangga pun ajar anak macam tu. Kalau tidak anak berkira-kira, asyik kakak je basuh pinggan, abang tak basuh pinggan pun. Ayah tak basuh pinggan pun. Tapi kita ajar, tak apalah. Kalau awak buat, awak dapat pahala. Kat akhirat. Kalau semua orang ditanam perasaan tu, semua orang berebut nak buat baik pula. Okay, semua orang berebut nak buat baik. Sebab adanya pahala di hari akhirat. Okay. Kemudian Allah kata apa? Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili. Wa huwa a'lamu biman ihtada. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah lah Tuhan, dialah yang paling tahu tentang siapa yang sesat daripadanya, dan dia pula yang paling tahu siapakah yang mendapat petunjuk daripadanya. Baik, kita baca sikit daripada tafsir. Al-Hafiz Ibn Katsir dia bawa satu riwayat daripada Aisyah. Hadis riwayat Imam Ahmad. Kata Aisyah, Nabi SAW bersabda. Kata Nabi SAW, ad-dunya daru man la dara lahu. Dunia ini adalah tempat tinggal bagi orang yang tak memiliki rumah. Wa malu man la mala lahu. Dan dia adalah harta bagi orang yang tidak mempunyai harta. Walaha yajma'u man la aqla lahu. Dan kerana dunialah orang yang tidak berakal berlumba-lumba untuk mengumpulkannya. Dunia ni sekadarnya lah. Tak ada rumah, dunia ni kita ada rumah untuk kita tinggal. Kita tak ada harta, ambil sedikit harta dunia ni untuk kita ada sedikit harta meneruskan kehidupan. Tapi bukan untuk kita berlumba-lumba mengumpulkannya. Hanya sekadar meneruskan perjalanan. Bekal lah. Sekadar bekal je. Sebab itu dalam satu hadis Nabi kata, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallah." Kalaulah dunia ni ada nilai dekat sisi Allah. Dan nilai dunia itu kata Allah janaha ba'udah. Kalaulah dia ada nilai yang baik di dunia ini seperti nilai sayap nyamuk. Sayap nyamuk ni satu benda yang kecil sangat. Kalau dunia ada kebaikan seberat sayap nyamuk, nescaya kata Nabi, ma saqa kafiran minha syarbatan ma. Nescaya tak ada orang kafir dekat dunia ni Allah bagi dia minum walaupun hanya seteguk. Allah tak izinkan. Kalau dunia ada kebaikan dan kebaikan itu adalah seberat macam sayap nyamuk. Kalau ada. Tapi hari ini kita tengok mereka lebih kaya raya daripada kita kan, orang yang beriman. Itu menunjukkan kepada kita alam ni tidak ada kebaikan pun di sisi Allah Ta'ala. Dia hanya sebagai satu tempat transit je. Untuk kita bina jambatan sama ada kita nak memilih ke syurga ataupun kita nak memilih ke hari akhirat. Jadi sebab itu Allah kata, "Dzalika mablaghuhum minal ilm." Sebab kenapa manusia ni nak dunia? Sebab akal dia sampai situ je. Jadi kita dididik oleh Allah supaya lebih jauh lagi berfikir untuk kehidupan di hari akhirat. Okay? Kalau kita berpegang adanya balasan, apa yang kita buat mesti ekstra. Mesti ekstra sebab kita tak akan berkira. Dan kita meyakini semuanya itu ada balasan di hari akhirat. Okey, Nabi ada ajar kita satu doa. Ni doa ni tuan-tuan boleh ambil ni. Supaya kita tak nak dunia ni kita simpan dalam hati kita lah. Apa-apa yang kita buat, dunia je kan. Saya nak ni, jangan Okey, Nabi baca satu doa ni. Kata Nabi SAW. Hadis ni riwayat daripada Oh, dia tak sebut riwayat. Saya pun tak semak lah. Minta maaf Nanti saya semak balik hadis ni Okey, cuma dalam Al-Hafiz Ibn Katsir bawa satu riwayat daripada Nabi. Dia kata Nabi SAW membaca doa, Allahumma la taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina. Okey, saya tulislah Ni tuan-tuan boleh beramal.
Haris dia okey. Okay, ini doa yang dibawakan oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam tafsir. Ini mengajar kepada kita supaya tak bercita-citalah pada dunia. Banyak doa pada Allah. Cumanya mungkin yang semak ataupun yang terjemah kitab saya pakai ni dia tak bawa riwayat tu, tertinggal kot. Okey, dia kata apa? Allahumma la taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina. Iaitu kata dia, wahai Allah, la taj'al, janganlah engkau jadikan dunia ini akbara hammina. Dunia ni sebagai cita-cita yang paling besar untuk kami. Jangan kami letakkan cita-cita kami, harapan kami, tumpuan kami dunia je. Jangan. Minta pada Allah, jangan Kemudian wala mablagha ilmina, dan jangan jadikan dunia ini juga sebagai akhir pengetahuan kami. Jangan jadikan dunia ini sebagai akhir pengetahuan kami. Okay. Maksudnya sebab dari sudut ilmu dunia, kita belajar ilmu dunia pun kita rasa banyak benda tak tahu kan. Sekarang belajar tak puas-puas. Bidang ekonomi lah, bidang haiwan lah, bidang angkasa lah, semua kita belajar tak puas-puas. Jadi kita minta pada Allah, dalam kita belajar ni, jangan sampai kita nampak tu je, sampai kita mengabaikan ilmu agama. Jangan sampai tu. Ada satu kisah ni, tapi saya tak ingat siapa yang menceritakan. Tapi kisah ni boleh jadi teladan lah. Dia duduk dalam satu majlis ni. Dia duduk dalam satu majlis. Lalu dia mengajar bab taharah, fiqh, bab taharah, bab bersuci. Lalu datang si fulan ni, datang. Tak ada benda lain ke nak bercerita, nak belajar? Cerita bab taharah tak sudah-sudah, dia kata. Taharah je tak sudah-sudah. Orang dah sampai bulan dah. Kita duduk lagi bincang bab taharah. Kita dengar betul juga. Jadi tok guru yang mengajar ni dia kata apa? Dia cakap dengan anak murid. Dia tak cakap dengan si fulan, dia cakap dengan anak murid dia. Tak apalah. Kita belajar bab ni membawa kita pada Allah yang menciptakan bulan tu. Si fulan tu ke bulan pun tidak, ke Allah pun tidak. Okay. Si fulan tu yang duk kutuk kita ni, ke Allah pun tidak, ke bulan pun tidak, ke Allah pun tidak. Kita ni paling tidak pergi ke Allah, belajar bab ni, pergi ke Allah yang menciptakan bulan tu. Walaupun tak sampai bulan, tak apalah. Daripada dia yang duk cerita ni, langsung tak ada apa-apa. Okay. Right? Jadi ada orang belajar memang untuk dunia dia. Tapi kita minta pada Allah, saya nak tahu ilmu dunia, tapi jangan sampai saya terabai ilmu agama. Jangan sampai kita terabai ilmu agama. Langsung tak ada pengetahuan tentang ilmu agama. Okay, yang itu yang dimaksudkanlah dalam hadis ini. Ini adalah doa yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Okey. Kemudian, saya baca sedikit terjemahan daripada kitab Al-Hafiz Ibnu Katsir. Dia kata apa? Bila Allah kata, Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili. Sesungguhnya Allah lah yang paling tahu siapa yang sesat daripada jalannya. Wa huwa a'lamu biman ihtada. Dan dialah Allah yang juga tahu siapa yang mendapat petunjuk daripadanya. Maksudnya Allah ni pencipta makhluk. Dialah yang paling tahu tentang kemaslahatan setiap makhluk dia. Dialah yang memberi petunjuk siapa yang dia kehendaki dan dia akan menyesatkan siapa yang dia kehendaki. Semua itu adalah kerana kekuasaan, ilmu dan hikmah daripada Allah. Dialah Tuhan yang maha adil dan dia tidak akan buat aniaya sama sekali baik dalam syariat ataupun di dalam kekuasaannya. Okey, yang itu yang dimaksudkan di dalam ayat ini. Okey, baik. Kita ada baki dalam 4 minit lagi. Mungkin tuan-tuan ada soalan kot. Saya serahkanlah. Sebab kalau kita masuk ayat lepas ni, dia masuk topik baru lah. Dia akan masuk topik baru. Okey, baik. Ada apa-apa ke?
untuk kita mengakhiri pertemuan kita pada petang ni, mungkin kita ada sedikit lah. Kalau tuan-tuan ada nak bertanya ke, ada soalan ke di, di media sosial? Tak ada Facebook tak ada, chat. Zoom tak ada. Okey. Okey. Okey, baik. Macam mana tingkatan makrifatullah tu nak ke mahabbatullah? Okey. Dia mudah macam ni sebenarnya. Sebelum kita nak pergi lebih jauh lagi, macam mana makrifatullah tu? Macam mana kita nak kenal Allah tu? Macam mana sebenarnya? Salah satu daripada mengenal Allah ni iaitu dengan kita mempelajari Asmaul Husna. Ni tuan-tuan akan jumpa ayat lepas ni. Okay? Okay? Alright. Kita nak mengenal Allah ni, salah satu yang paling asas adalah dengan nama Allah tu sendiri. Allah Ar-Rahman tu apa? Allah Al-Wadud tu apa? Allah Al-Malikul Muluk tu apa? Bila kita kenal Allah dari sudut namanya sahaja, ni belum buat lain, baru kenal nama saja, kita akan rasa satu perasaan yang luar biasa lah. Dia akan capai satu perasaan kecintaan kepada Allah tu lebih lagi. Ada seorang ulama ni namanya Ibn Daiba. Al-Imam Ibn Daiba ni dia karang satu kitab. Kitab dia namanya Kitab Ghayatul Matlub. Kitab hanya cerita tentang sifat Allah, iaitu Tuhan yang Al-Ghafur. Tuhan yang Maha Pengampun. Dia bawa dalil. Allah ni Tuhan yang At-Tawwab, Tuhan yang Al-Ghafur. Tuhan yang menerima taubat, Tuhan yang mengampuni. Dia cerita daripada ayat Quran sendiri, Allah Ta'ala ni punya pengampun dia, macam-macam keistimewaan dia akan berikan pada siapa yang beristighfar. Macam-macam dalil dibawa. Lalu dibawa dalil lagi dengan hadis Nabi, sekian amalan boleh datangkan pengampunan Allah dan memberikan ganjaran yang lebih besar. Ini satu sifat. Bila kita baca, kita rasa, ya Allah, punyalah luas Allah Ta'ala punya sifat ni. Allah Ta'ala ni memang nak memberikan pengampunan kepada hamba dia. Tahu tak tuan-tuan? Allah ni bila dia ampunkan dosa hamba dia, sampaikan dalam satu hadis, Allah Ta'ala menyebutkan, i'mal ma syi'ta. Allah kata, kamu datang melakukan maksiat, bertaubat, aku ampunkan. Kemudian kamu ulang lagi sekali, buat maksiat, taubat, aku ampunkan. Kemudian kamu bermaksiat lagi, kamu bertaubat, aku ampunkan. Sampai bila? Kata Allah Ta'ala, sampai bila-bila. I'mal ma syi'ta faqad ghafartu laka. Nabi kata, Allah sebut, kamu buatlah apa yang kamu nak, aku tetap akan ampuni kamu. Itu sifat ghafur. Itu sifat ghafur. Berkali-kalilah bermaksiat, berkali-kalilah bertaubat, berkali-kali Allah ampunkan. Sampai bila? Sampai nyawa dekat sini. Dah tak ada dah. Tapi selagi mana ada masa, taubat Allah ampunkan. Kita baca tu, kita jadi lapang dada kita. Ya Allah, ini ke Allah Ta'ala? Ini ke Allah Ta'ala? Kita akan rasa, itu baru satu sifat. Dia belum cerita yang lain-lain lagi. Itu salah satulah. Bila dah sampai ke tahap kita baca, tahu, naiklah sampai ke tahap. Betul, tenggelam dalam cinta Allah Ta'ala. Ada saya seorang ulama, Imam Malik bin Anas. Dia ada seorang guru dia. Saya tak ingat nama guru dia. Al-Imam Ibn apa siapa. Saya tak ingat nama guru dia. Imam Malik ni, dia kata kalau aku satu hari tu dalam keadaan kesedihan, rasa hati ni tak tenteram, kecewa, dia kata cukuplah untuk aku pergi melihat guruku itu. Melihat guruku itu, hatiku akan jadi tenang berhari-hari. Sebab apa? Hari ni zaman yang kita nak belajar satu ilmu yang membawakan guru itu membawa kita untuk kenal Allah, tak ramai dah. Betul tak? Membawa kita kenal Allah, cintai Allah. Kita tengok dia pun ingat pada Allah, dah tak ramai dah. Dulu ramai, sekarang zaman ni makin lama makin kurang. Zaman dulu macam tu. Imam Malik sendiri sebut. Kalau aku rasa sedih, rasa tak bermotivasi, tengok belum guru cakap, baru tengok tambah iman dia. Mungkin tuan-tuan kita ada pengalaman kita sendiri. Mungkin ada guru-guru kita macam tu kan. Kita tengok dia, ingat pada Tuhan kita kan. Ingat pada Allah Ta'ala. Dia mungkin ada special amal yang dia buat yang kita tak tahu. Jadi kadang-kadang macam itulah Allah Ta'ala berikan hikmah macam tu kepada seseorang lah.
Ah, itulah kalau orang dah mengenal Tuhan kan. Apa? Okay, baik, insyaAllah terima kasih kepada semua. InsyaAllah kita di penghujung. Semoga ada manfaat daripada majlis ini. Semoga Allah Ta'ala berikan kita kefahaman dan semoga Allah Ta'ala menjadi kita, memilih kita sebagai Ahlul Quran dan berkatilah sepanjang usia kita insyaAllah. Wallahu Ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Riah ni.